Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Munirah binti Abdul Hadi akan membentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Pengaruh Elemen Pembelajaran Kooperatif terhadap Perubahan Sikap Murid di Sekolah. Latar belakang. Menurut Sabri Amin dan rakan-rakan, pada tahun 2020, pembelajaran kooperatif merupakan satu proses pembelajaran secara kumpulan agar kita saling bantu-membantu dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Menurut R. Martinin dan rakan-rakan, pada tahun 2018, sikap merupakan satu aspek yang paling utama dalam mengawal tingkah laku seseorang. Manakala, menurut Ping Zhang dan rakan-rakan, pada tahun 2017, pengajaran rakan sebaya merupakan satu kaedah pedagogi yang diperbaharui yang menumpukan perhatian kepada pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar. Manakala, menurut Aliyah dan Zamri, pada tahun 2019, seseorang pelajar yang membantu pembelajaran rakan yang lain dengan berkongsi maklumat, berbincang serta mengajar apa yang diketahui dapat membantu mereka dalam meningkatkan pencapaian yang lebih baik dalam pembelajaran. Pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang pertama ialah masih wujud lagi permasalahan disiplin dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya faktor kesedaran tentang nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Oleh itu, menerusi pengajaran kooperatif, kita dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar seperti hormat menghormati, bertanggungjawab, bertolak ansur dan sebagainya. Kedua, konsep pengajaran yang kurang menarik telah memberi kesan yang negatif terhadap sikap dan mengganggu tumpuan murid dalam pembelajaran. Oleh itu, menerusi kaedah pengajaran kooperatif, kita dapat mewujudkan pelbagai aktiviti yang menarik yang dapat membantu murid untuk tumpu dalam pembelajaran serta dapat mengelakkan pelbagai gangguan di dalam bilik darjah. Permasalahan yang ketiga, di mana masih kurang lagi keterlibatan murid dalam pembelajaran kooperatif. Hal ini kerana guru hari ini masih lagi mengamalkan pengajaran berpusatkan guru. Oleh itu, kaedah tambahan perlu dalam pembelajaran kooperatif bagi meningkatkan tahap penglibatan murid serta mengubah persepsi murid terhadap pembelajaran kooperatif. Objektif. Terdapat 4 objektif yang digariskan dalam penghasilan kertas konsep ini. Objektif yang pertama ialah untuk melihat sejauh mana keberkesanan pembelajaran kooperatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif yang kedua ialah untuk melihat sejauh mana pembelajaran kooperatif dapat memberi kesan terhadap perubahan sikap murid mengikut jantina. Objektif yang ketiga ialah untuk melihat sejauh mana pembelajaran kooperatif memberi kesan terhadap perubahan sikap murid mengikut kaedah pengajaran. Dan objektif yang keempat ialah untuk melihat sejauh mana hubungan pembelajaran kooperatif dengan perubahan sikap murid. Metodologi. Reka bentuk. Kaedah ini bersifat kuantitatif di mana ia menggunakan reka bentuk eksperimental yang melibatkan pra dan pos ujian. Sampel atau responden, di mana sampel dan responden terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan yang dibahagikan kepada beberapa kaedah pengajaran. Instrumen. Instrumen yang digunakan adalah terdiri daripada pra ujian dan pos ujian. Manakala kaedah analisis, kita menggunakan instrumen SATP dan sikap pembelajaran Colorado. Dapatan dan perbincangan. Hasil kajian daripada R. Martinin dan rakan-rakan pada tahun 2018 telah menunjukkan bahawa elemen pendidikan jasmani dalam pembelajaran kooperatif telah menunjukkan perubahan sikap yang positif dalam kalangan murid, di mana perubahan sikap yang positif ini telah menunjukkan skor yang lebih tinggi di dalam ujian pos berbanding ujian pra. Sikap sederhana hingga tinggi ini juga turut dijumpai di dalam populasi yang serupa di seluruh dunia, misalnya di negara India. Murid lelaki telah menunjukkan perubahan sikap yang drastik di mana ia telah membuktikan bahawa sikap boleh berubah secara berbeza mengikut sesebuah kumpulan.
Di dalam kajian ini juga turut menerapkan peranan keseronokan, di mana data telah menunjukkan bahawa elemen keseronokan memainkan peranan yang penting dalam perubahan sikap pelajar. Dapatan dan perbincangan yang seterusnya adalah menerusi kajian daripada Pinzang dan rakan-rakan pada tahun 2017, di mana hasil ujian awal telah menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan yang signifikan di antara kelas-kelas kajian yang telah dijalankan. Manakala, hasil ujian akhir pula telah menunjukkan bahawa kelas C mempunyai peratus keseluruhan yang lebih tinggi berbanding kelas A. Dapatan ini jelas menunjukkan bahawa elemen pengajaran rakan sebaya dalam pembelajaran kooperatif telah menunjukkan peningkatan sikap dan kepercayaan pelajar di dalam pembelajaran berbanding pengajaran kaedah tradisional. Kesimpulannya, pengaruh elemen pendidikan jasmani dan pengajaran rakan sebaya di dalam pembelajaran kooperatif ternyata telah memberi kesan yang baik terhadap perubahan sikap pelajar yang positif di dalam proses pembelajaran. Tambahan lagi, ia turut memberi kesan terhadap kualiti pengajaran guru di dalam bilik darjah. Murid-murid juga mendapat kepuasan yang baik dalam hasil pencapaian pembelajaran mereka. Justeru, amat disarankan kepada para guru agar mengamalkan pengajaran kooperatif di dalam bilik darjah agar dapat membantu meningkatkan perubahan sikap murid dan disiplin di sekolah. Sekian daripada saya, Munirah binti Abdul Hadi, berkaitan pembentangan kertas konsep pengaruh elemen pembelajaran kooperatif terhadap perubahan sikap murid di sekolah. Sekian, terima kasih.